Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 73, ayat yang baru, ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh dari kalangan bapa-bapa mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Uraiannya, para malaikat seterusnya berdoa agar orang-orang yang beriman itu dimasukkan ke dalam syurga, yaitu sebagai pahala yang dijanjikan Allah kepada mereka menerusi lidah para rasul yang menjadi utusannya. Kita sambung pada malam ini dengan melihat sedikit lagi doa yang diucapkan oleh malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana pada bulan yang telah lalu kita telah membaca dan melihat bagaimana mereka memohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat kempen supaya Allah ampunkan dosa orang-orang yang beriman. Walladzina tabu, dan mereka yang gemar bertaubat. Kita dah sebut dah bulan lepas. Mereka yang suka bertaubat, dan mereka ini dijanjikan oleh Allah dengan keampunan yang dipohon oleh malaikat yang menanggung arasy. Itulah yang kita sebut bulan lepas, bagaimana indahnya hidup orang-orang yang beriman. Mereka tidur di atas katil yang empuk di malam hari. Di sana malaikat sedang berdoa untuk mereka supaya Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini kita bahas bulan lepas. Malam ni kita sambung sedikit lagi doa malaikat penanggung arasy. Kali ini lagi dahsyat. Mereka berdoa, Rabbana wa adkhilhim jannati ad, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Iaitulah malaikat memohon kepada Allah supaya Allah adkhilhum, datang dalam bentuk fi'il amal, masukkanlah, dukhul dakhala adkhul, masukkanlah ya Allah adkhilhum. Hum dhamir balik pada ayat sebelum, iaitulah orang-orang yang beriman tadi. Masukkanlah mereka jannati adn, ke dalam sebuah syurga, nama syurganya Adn. Yang wa'adtahu, yang Allah telah janji kepada mereka. Allah janji nak masukkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, gemar bertaubat. Wa'adtahum, Allah janji kepada mereka. Kata malaikat penanggung arasy, maka masukkan ya Allah. Kerana janji Allah tidak pernah Allah mungkiri. Dua ayat yang selalu kita baca dalam Quran. Pertama, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau sesungguhnya engkau ya Allah la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah memungkiri janji. Ayat kedua yang kita jumpa, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah memungkiri janji. Allahu Akbar. Janji Allah adalah janji yang benar. Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertaubat daripada dosa-dosa mereka, dimasukkan ke dalam syurga. Tak habis kita aja, malaikat pohon lagi
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah, betapa agungnya akan doa malaikat ini. Malaikat minta pula man salaha, bukan sekadar orang beriman yang sifat dia kita dah cerita itu, tetapi termasuk masuk ke dalam syurga itu man salaha, siapa yang beramal soleh. Daripada mana? Daripada min abaihim, daripada bapa-bapa mereka. Bapa kita datuk sampailah ke atas, tak reti nak sebut, generasi itu pun dimasukkan sama ke dalam syurga. Termasuk azwajihim, pasangan-pasangan kita. Allahu Akbar. Isteri-isteri kita masuk sama ke dalam syurga. Syarat salihat, isteri kita salihah, isteri yang ikut perintah Allah, taat pada Allah, Rasul, suami, ibadah dan sebagainya. Tak cukup pasangan kita, zurriyatihim, seluruh zuriat keturunan kita. Nak apa ni? Allah minta kita jadi orang soleh. Allah minta kita ni ikut sungguh dasar Islam, beribadah, taat, patuh. Bak masuk nanti dalam syurga, jangan bimbang, serah pada aku. Walaupun malaikat doa ke tidak, aku akan masukkan. Nanti kita tengok ada satu lagi ayat ke depan. Tuan-tuan muslimat, syarat yang diletakkan ialah man salaha. Sebab itulah ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, kenapa anaknya dimusnahkan? Maksudnya Nabi Nuh semacam kata, kalau bahasa Melayu kita, ya Allah, tu kan anak aku ya Allah. Seolah-olah begitulah. Sebagai ayah kan, tentulah ada perasaan dia, walaupun anak dia kufur, anak dia lawan dia, anak dia tidak beriman. Tapi sebagai ayah begitulah. Seolah-olah Nabi Nuh kata, tu kan anak aku ya Allah. Lalu Allah jawab, innahu amalun ghairu salih. Itu hujah nombor 2. Nuh kata Allah, jangan minta yang bukan-bukan. Seolah-olah begitu Allah marah. Kenapa aku azab dia? Innahu amalun ghairu salih. Yang ni dalam surah Hud alaihi salam. Kata Allah, sesungguhnya dia amalun, amal dia ghairu salih, amal yang bukan soleh, amal yang bukan amal orang yang soleh. Ghairu salih, amal yang bukan amal yang membawa dia ke dalam redha aku. Maka sebab itu aku matikan dia dalam keadaan kufur kepada Allah. Ini pentingnya soleh. Dan soleh ini dia tidak akan datang, tuan-tuan, melainkan kita benar-benar meletakkan satu sifat mentaati Allah dan Rasulnya dengan mengorbankan perasaan dan hawa nafsu kita. Kadang-kadang dalam mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita terpaksa bertembung dengan hawa nafsu kita. Itu benda biasa. Allah menguji kita sedemikian. Hawa nafsu yang memalas-malaskan kita. Apa yang penting ialah kita lawan sedaya upaya kita untuk kita benar-benar ikut Allah dan Rasul dan mencapai darjat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang penting daripadanya ialah paling mudah, ialah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan itu tidak boleh datang dalam bentuk semula jadi. Telah berkata Imam Sulaiman Al-Khattabi rahimallahu ta'ala, dia kata apa? Cinta dan kasih ni dia ada dua jenis. Pertama kata dia, cinta kasih yang kamu tidak payah belajar. Tak payah belajar, dia datang sendiri. Contoh kata Imam Sulaiman Al-Khattabi, cinta dan kasihmu kepada kedua ibu dan ayahmu. Yang ni nak kena belajar ke? Tak payah. Sayang kita dekat mak ayah kita. Sayang hidup, cara hidup. Sayang dia dah mati, cara mati. Doa, wakaf tak pernah kita tinggalkan. Sedekah, niat untuk arwah mak, arwah ayah tak pernah kita tinggalkan. Tu tanda apa tu? Sayang. Tu tanda sayang. Nak kena belajar, tak payah. Dia datang sendiri. Contoh kata Imam Sulaiman lagi, sayang ayah ibu pada anak dia. Kita ada anak, sayang tak? Sayang. Nakal-nakal pun anak kita, zuriat kita. Power Rangers anak tu pun kalau jantan Power Ranger lah, tapi dia bawa nama kita, bin tu kita. Jangan cari pasal, bukan dia tukar bin Power Rangers. Bin kita, nakal biasa, budak-budak. Allahu Akbar. Sayang anak pada ibu ayah, sayang ibu ayah pada anak. Ini cinta kata Imam Sulaiman tak payah belajar. Termasuk cinta kasih, tak payah belajar. Cinta kamu kepada diri kamu sendiri. Contoh kata dia, demam makan ubat bagi sihat, sakit jumpa doktor, pening telan Panadol. Tu apa dia tu? Tanda cinta pada diri. Perlu belajar, tak payah. Retilah kita nak pergi farmasi ke apa, tahu aja cari ubat dan sebagainya. Nombor dua kata dia, cinta dan sayang yang kamu wajib belajar. Dia tak datang sendirian berhad, dia tak datang sendiri. Itulah cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena belajar sirah, kena belajar hidup Nabi daripada fasa Makkah sampai fasa Madinah. Barulah terbit cinta dan sayang kepada Rasulullah. Kena belajar, baru datang hadir cinta itu. Kenapa pentingnya cinta kepada Nabi? Jawabnya mudah. Supaya dengan kecintaan itu kita akan bukan sekadar cinta pada batang tubuh Nabi, tetapi cinta kepada ajarannya. Cinta batang tubuh Nabi, hak ni benda yang boleh kita belajar dalam sirah. Bagi kita yang masuk ke kawasan Raudhah,
Bila kita berada dalam kawasan Raudhah, cubalah pandang mihrab Rasulullah. Jangan lupa pandang mihrab Nabi, tempat Nabi solat dulu. Belakang mihrab tu lengkung gitu kan. Belakang dia ada satu tiang melekat dekat mihrab tu. Tiang ni sampai bumbung. Itulah kita panggil tiang menangis. Tiang lain tak ada, seketul sebiji dia aja. Tiang Aisyah, tiang tidur, tiang duta, tiang pengawal Harsun, tiang wufud, tiang duta, tiang taubat Abu Lubabah. Ni semua di kawasan Raudhah, seketul dia aja. Tapi tiang menangis dia melekat di belakang mihrab Rasulullah. Allahu Akbar. Tiang menangis, dia menangis, itulah batang kurma yang Nabi duk sandar badan ketika Nabi khutbah di awal Nabi berhijrah ke Yathrib atau Madinah. Sehinggalah tiang itu dibuang, batang kurma itu dibuang dan diganti dengan tiang yang baru. Hasil duit seorang wanita Ansar, cadang pada Nabi, kita buang tiang ni. Kita buang batang kurma ni. Lalu Nabi kata no problem, maka letaklah tiang baru. Minggu depan tu khutbah Jumaat, kemas sikitlah Nabi, sadar tu sedap sikitlah. Tiang kurma, batang kurma duk luar. Itulah riwayat yang mutawatir. Ketika sedang berkhutbah, kedengaran suara menangis, suara tangisan. Kata ulama, laksana anak unta kehilangan unta. Menjerit-jerit, menangis cari mak dia. Ini anak unta. Begitulah suara tangisan yang kami dengar. Dan suara tangisan itu, kata para sahabat, datang dari pokok kurma itu yang Nabi letak dia di luar. Lalu Nabi tahu, selepas solat Jumaat, Nabi dan sahabat pergi kepada batang kurma itu, dan Nabi menyembang dengan pokok kurma itu dengan bahasa yang Nabi faham. Sahabat dengar aje lah, Nabi cakap faham, sahabat tak tahu. Tengok aje lah apa Nabi buat. Lalu Nabi tanya dia jawab ke Nabi. Dia kata dia sedih sebab badan Nabi dah tak sentuh dia. Nabi kata, aku bukan tak suka dekat kamu, tapi dah perempuan tu bagi duit, buatlah tiang baru, letak kamu di sini. Dia sedih sebab cinta dia pada Nabi. Sehingga Nabi akhirnya beri dia dua pilihan. Pilihan pertama, kalau dia nak hidup. Kalau dia nak hidup, Nabi akan tanam dia balik, maka dia hidup, tumbuh, mengeluarkan buah kurma macam biasa. Atau kalau dia nak dengan Nabi dalam syurga, nak bersama Nabi di dalam syurga, maka dia mesti mati. Maka dia memilih mati. Dia kata, biarlah aku mati, asalkan aku bersama denganmu di dalam syurga. Maka sahabat pun tetap-tetap dia mati. Ni pokok kurma, cinta, sayang kepada Nabi. Termasuk Al-Qaswa, unta Rasulullah. Unta Nabi banyak. Nabi ada unta, Nabi ada kuda, Nabi ada kaldai, himar. Banyak kalau kita nak sebut nama-nama himar Nabi, 5-6 ekor Nabi ada himar. Antara unta Nabi yang popular ialah Al-Qaswa. Al-Qaswa telah menangis hampir 2 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Tercari-cari dia, menanti-nanti mana Nabi tak duduk belakang dia, sampai dia menangis 2 bulan lebih, yang membawa kepada kematian dia. Sampai Abu Bakrin waktu dia menangis tu,
Abu Bakrin pergi pujuk dia, nyembang bercakap dengan dia. Macamlah Abu Bakrin reti unta tu nak balas apa. Abu Bakrin pun tak tahu, dia mem cakap aja. Dia suruh unta tu berhenti menangis. Dah unta tu terus menangis sampai dia mati. Mati kerana menanggung rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga makhluk Allah yang tidak bergerak, duduk saja di situ. Yang Nabi bila lalu aja, Nabi kata hadza jabalun nuhibbuhu wa yuhibbunah. Nabi kata inilah bukit, inilah gunung, kita semua sayang dekat dia dan dia pun sayang dekat kita. Itulah Jabal Uhud. Uhud hak keras duk tantu pun sayang ke Nabi. Uhud yang tak ada akal tu pun sayang ke Nabi. Nabi kata yuhibbuna, dia sayang kita. Mau kita ada akal, kita manusia, takkan tidak cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ar-rahmatul muhdah, sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Maka letak cinta kasih pada Nabi, ikut ajaran dia sekadar yang kita mampu. Jangan petikai Rasulullah, jangan hina sunnah-sunnah Nabi. Buat hak wajib, sunat pulun takat mana mampu. Kerana kita mengaku kita tak mampu nak buat macam Rasulullah. Sahabat pun kita tak mampu ikut, apatah lagi Rasulullah. Ala kulli hal, kita mesti disiplinkan diri kita. Paling tidak, apa yang saya pesan selalu di mana-mana, tolong jangan tinggal bersolawat ke atas Rasulullah walau 100 kali sehari. Jangan tinggal. Jangan tinggal tuan-tuan, berkat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambillah selawat ringkah-ringkah pun. Nak selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu kita panggil selawat Jibril. Itulah lafaz yang Jibril ucap ketika bersolawat ke atas Rasulullah. Nak selawat simple, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah 100 kali. Habis tak ada, kata ulama, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Tu habis pemalas. Ahli sufi 1000. Al-Imam As-Suyuti selawat sehari 10,000. Mampu tuan-tuan. Al-Imam As-Suyuti 10,000 dia. Kita tak karang kitab pun. Al-Imam As-Suyuti pengarang kitab. Kita isa okok ya. Lah, selawat apa pun tak ada. Seharian tak berselawat, duk tunggu semayang ajalah Allahumma salli ala Muhammad untuk menunaikan rukun solat. Itulah kita. Di luar solat menyembang tak apa-apa. Di luar solat membuang waktu. Sedangkan masa modal dah tinggal sikit. Ni dah bulan 10, 2 bulan lagi 2024 tuan-tuan oi. Sat ya. Ya Allah, ya Tuhan, kita boleh main-main seronok lagi dalam keadaan masa kita semakin kurang, modal semakin sikit. Maka jangan tinggal amalan-amalan sedemikian. Baik, sambung. Di samping itu, para malaikat juga memohonkan agar bapa-bapa dari orang-orang mukmin yang soleh bersama-sama isteri-isteri dan anak cucu mereka semuanya
dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga supaya senang mata mereka memandang, disebabkan dapat berhimpun bersama keluarga, sehingga kesenangan dan kegirangan mereka meriah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan, apalah baiknya malaikat ini. Bukan kata doa untuk kita, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dia minta sama bapa kita. Bapa makna datuk nenek moyang kita. Dia minta sama isteri-isteri kita. Dia minta sama zuriat keturunan kita berhimpun dalam syurga. Happy, seronok. Tuan-tuan muslimat, seronok tak bila hari raya anak berhimpun ramai-ramai? Seronok kan? Anak cucu kita balik duk Kuala Lumpur, duk JB, balik hari raya berhimpun. Tak sabar kita nak tunggu pagi raya. Standby dah, hampau duit semua siap dah. Cucu kita lah macam-macam. Seronok dah. Seronok tak ada ayat. Setahun sekali boleh jumpa macam tu meriah. Punyalah seronok. Sat lagi makan, masak memang sempoi punya hari raya. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, boleh bayang dah kegembiraan, keseronokan, girang berhimpun di dalam syurga. Kita tak kenal tu. Kita kenal, saya, bapa saya kenal. Tok Wan saya tak jumpa. Tok Wan belah ayah saya tak jumpa, meninggal lama, saya beranak tak ada dah orang tua tu. Tok Wan belah mak sempat saya jumpa, umur saya 17. Tok Wan ayah kepada mak meninggal, umur saya 17. Hak atas-atas dia tu kita tak pernah jumpa. Nanti dalam syurga berhimpun sekali. Moyang kita apa kita pun tak kenal, duk sekali. Hak zuriat keturunan kita, hak isteri kenal lah, cakap 4 kenal lah. 1, 2, 3, 4, mana boleh lebih. Rasulullah aja nak sebut isteri kenal, cakap 4 ya. Anak, zurriyatihim, zuriat, anak, cucu, cicit, piut, tepeot, tak apa hujung kita pun tak tahu. Semua pakat berhimpun. Kata kami ni generasi yang ke-60. Mampus kita tak kenal. Tak usah duk peduli hak tu. Yang penting Allah himpunkan semua di dalam syurga. Waktu tu bukan lemang dah, bukan ketupat dah. Tuan-tuan nak bayang makanan syurga. Ya Allah, ya Karim, kita nak bayang betapa dahsyatnya syurga. Makanannya, minumannya, ekonnya, cuacanya cukup nyaman. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Allahu Akbar. Allah bagi elok, berhimpun semua di dalam syurga. Sebab itulah antara kalam kegembiraan kan, bila kita bersedih, kita kematian isteri, kita kematian suami, sedih dah, sedih, jangan cakap tak sedih. Tapi apa kalam kegembiraan kita? Inilah kalam dia. Kita katakan nanti tunggu abang di syurga. Kita cakap gitu aja. Kita hiburkan hati kita. Sebab kita nak elak takdir Allah tak boleh. Kita nak elak ketentuan Allah, tak suami dulu, bini dulu. Kadang-kadang dua-dua tu disegamat. 2 laki bini dengan anak sekali, 4 orang. Hafaz Quran semua, Allah ambil. Tinggal Abdul Rahman dengan adik dia, 2 beradik tinggal. Hak disegamat, bawa kereta elok, lori hantam, mati habis. Kita tak boleh elak takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pergi dulu kita tak tahu. Apa yang penting ialah inilah hiburan dia. Tunggu abang di syurga. Allahu Akbar.
Tunggulah nanti kita sama-sama berhimpun di dalam syurga. So tara nak tunggu tu, dia lepas dah. Giliran kita pula nak mati pula, dia main risau pula. Tara nak berhimpun tu, kita nak lalu pula fasa itu, fasa mati, kematian. Nak dikeluarkan roh daripada tubuh, sakit bukan tak sakit. Baik itulah kena mandi dia pelan-pelan, gosok dia pelan-pelan, kata Nabi. Kerana sakit sakratul maut tak habis lagi, sakit nyawa kena tarik tak habis lagi. Allahu Rabbi. Benda-benda macam ni menyebabkan kita, walaupun berpegang kita dengan janji Allah seperti ayat ini, Allah himpun duk sekali di dalam syurga nanti doa malaikat yang menanggung arasy. Tetapi bagi kita, tetap kita hazard, tetap kita berhati-hati, amalan kena jalan. Jangan hanya kita menunggu benda-benda sebegini sahaja. Sebab ghairu salih, apabila tidak beramal soleh, maka akan terpelanting daripada orbit ini. Itu yang kita takut. Sebab itu ada suami ke neraka, isterinya ke syurga. Allah beritahu, isterinya Asyah, suaminya Fir'aun duduk dalam neraka. Wa yaumal qiyamah adkhulu ala fir'auna asyaddal azab. Ayat 46 surah Ghafir ke depan kita akan tengok tentang Fir'aun yang dihumban ke dalam neraka. Adapun isteri dia Asyah, syurga. Ada isteri yang ke neraka, suaminya ke syurga. Dua orang perempuan yang dihumban ke dalam neraka. Pertama, wa mra'atan Nuh. Kedua, wa mra'atan Lut. Pertama isteri Nabi Nuh, kedua isteri Nabi Lut. Kedua-duanya Allah humban ke dalam neraka. Qila dakhulan nara ma'ad dakhilin, kata Allah, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Ni dia syurga. Dia bukan kira hubungan, oh tok laki aku rasul, oh ayah aku tok guru. Tak, dia bukan kira tu. Dia kira amal soleh kita. Kalau laki rasul bini tak buat apa, Allah humban dalam neraka. Tu pakcik Nabi punyalah seronok. Abu Lahab punya seronok, dibebaskan salah seorang hambanya untuk menjadi ibu susu Nabi. Ibu susu Nabi 3 orang. Pertama, Ummu Aiman Al-Barakah Al-Habasyiyah, negro, perempuan Habasyah. Ummu Aiman adalah ibu susu Nabi yang pertama, yang akhirnya Ummu Aiman berkahwin dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ummu Aiman meninggal dunia sekitar 3 bulan selepas kewafatan Rasulullah. Yang kedua adalah Suwaibah. Suwaibah ialah hamba kepada Abu Lahab. Hamba Abu Lahab, dia bebaskan Suwaibah kerana terlalu gembira Nabi lahir. Honok tak kira. Walaupun Abdullah, ayah Nabi, tak sama mak dengan dia. Mak kepada Abu Lahab Ludna atau Lubna. Mak kepada Abdullah, Abdullah, Abu Talib dan Zubair, Zubair bin Abdul Muttalib. Yang ni 3 satu mak. Mak nama Fatimah. Abu Lahab lain mak, Lubna atau Ludna, antara dua. Saidina Hamzah Halaf, lain mak, tak sama mak, satu ayah. Baik.
Abu Lahab bebaskan, walaupun dia lain mak tapi satu ayah dengan Abdullah. Makanya dia bebaskan Suwaibah, maka Suwaibah menjadi ibu susuan Nabi, termasuk menjadi ibu susuan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah pun pernah menyusu dengan Suwaibah, dan juga termasuk Abu Salamah, sahabat Nabi. Nama Abu Salamah ada isteri Ummu Salamah. Ummu Salamah akhirnya menjadi isteri Rasulullah. Baik, nak sebut gembira tak ada ayat. Apa nilai kegembiraan dia? Apabila dia ghairu salih, dia tak ada amal soleh, dia ada hubungan kekeluargaan. Kalau kita nak sebut DNA, mudah bahasa, darah Nabi tu ada dalam darah Abu Lahab. Kau nak sebut DNA lah, darah Nabi tu ada dalam darah Abu Lahab. Sebab ayah Nabi lelaki, yang ni pakcik lelaki, punya kuat tu adik-beradik. Kalau lain mak, tapi ayah yang satu, benih yang satu, kuatnya DNA. Tapi tu Allah tak kira, sebab amal soleh tak ada. Dialah yang maki Nabi di Bukit Safa, tabbalak sairul yaum ya Muhammad, alihadha jama'tana. Dia maki Nabi ketika Nabi mengajak orang Quraisy, masyarakat Quraisy kepada Islam. Dia pun hadir dengar ceramah Nabi di Bukit Safa. Dengar yang tu dia maki Nabi, tabbalak sairul yaum. Satu riwayat tubbalak sairul yaum, maknanya celakalah hang wahai Muhammad sairul yaum, sehari ini. Itu orang Arab. Orang Arab bila dia buh celaka tu sedih sampai ke malam. Itu maki hamun dia boh. Itu perangai dia apa? Sairul yaum, sehari ini wahai Muhammad engkau celaka. Alihadha jama'tana, adakah kerana urusan ini jama'tana engkau telah himpunkan kami? Kami duk ingat baja free ke apa ke, subsidi petrol ke apa ke, rupanya hang duk apa ni. Allahu Akbar. Mengamuk si Abu Lahab, nak ajak kata Tuhan tu Allah, hang ni Rasul. Kami duk ingat benda apa? Dia maki Nabi, tabat tiada, sampai kiamat duk maki dia. Ambil ke hang. Selagi orang baca lah surah tu, kena maki hamun dia, duduk dalam neraka. Ini Allah tidak kira akan hubungan kekeluargaan. Yang Allah kira ialah kamu ikut amal yang soleh. Baik, sambung. Dalam hubungan ini, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu telah berkata. Siapa dia Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Sa'id bin Jubair tidak pernah tinggal 40 tahun takbiratul ihram serentak selepas imam, 40 tahun solat 5 waktu. Itu dia Sa'id bin Jubair. Kita kira tengok lagu mana. Subuh memang tak ada lah, tunggu zuhur, zuhur pun hilang pitah ke mana, maghrib baru ada. Tuan-tuan muslimat, Sa'id bin Jubair 40 tahun tak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam dalam solat 5 waktu. Sa'id bin Jubair tabi'in yang telah disembelih oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Gubernur Makkah yang zalim itu telah menyembelih dia. Bila orang zalim ni, orang benci tuan-tuan, orang tak suka orang meluat. Teringat saya ketika koyaknya jubah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, lalu dia serah jubah yang koyak ini kepada pembantu dia untuk cari tailor, cari tukang jahit di Makkah, tolong jahit jubah dia. Daripada pagi balik sampai ke malam, pulang balik jubah koyak.
Hajah Yusuf kata, kenapa tak ada orang nak jahit? Dia kata, tak ada tuan, semua tak sanggup nak jahit jubah tuan. Semua menyatakan kebencian kepada Tuhan. Orang tak suka. Hatta jubah pun orang meluat. Tu jangan buat zalim kat orang. Nanti orang kencing kubur nyaya kita. Jangan cari pasal buat zalim, buat naya kat orang. Dalam keadaan kita tahu kezaliman itu kegelapan di negeri akhirat. Jangan. Hajjaj Yusuf tak bersetuju dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ahlul hadis. Dia sembelih gitu lah. Bukan pancung, sembelih. Bukan pancung, sembelih. Allahu Akbar. Tak boleh nak sembang benda ni. Cukup rasa sedih kita. Ulama disembelih begitu saja. Seorang lagi Sa'id juga. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab tabi'in. Sa'id bin Jubair pun tabi'in. Sa'id bin Musayyab menantu kepada Abu Hurairah. Dia menantu Abu Hurairah. Ayah dia sahabat Musayyab. Musayyab tu sahabat. Pak mentua dia pun sahabat Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab ada satu cerita menarik. Ketika dia sedang terbaring sakit, sakit nak matilah, sakit. Tiba-tiba datang anak-anak murid duduk menyembang dengan dia, duk minta tolong selesaikan masalah. Adalah satu dua masalah. Sa'id bin Musayyab bangun. Dia gagah. Dia dah terbaring tak larat dah. Dia gagah juga nak bangun. Sampai akhirnya dia berjaya duduk di atas tilam dia. Dia duduk dan dia menjawab masalah yang ditanya oleh anak-anak murid dia. Anak-anak murid dia kata, kenapa Tok Guru macam ni? Baring sudahlah jawab. Dia kata, aku malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku baring jawab, aku tak boleh duduk. Aku gagah untuk duduk sebab maluku kepada Rasulullah. Ini iman mereka. Ini kehebatan mereka. Baik, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, telah berkata, seorang lelaki yang masuk syurga itu akan berkata, wahai Tuhanku, mana dia bapakku? Dia masuk syurga, tengok pak dia tak ada. Dia duduk tanya, pak aku mana? Dia tahu pak dia seokok dulu. Contohlah. Dia tanya pak dia mana ni, tak nampak. Mana bapakku? Dia tanya. Dia jerit, datukku dan ibuku. Dia tanya pak dia, datuk dia dan mak dia. Tak nampak. Allahu Akbar. Dan di mana dia? Anakku dan cucu-cucuku. Pakat tak ada semua. Dan mana dia isteri-isteriku? Mana bini aku semua? Boleh jadi yang tanya ni 4 bini dia. Kan, boleh jadi. Sebab Sa'id bin Jubair sebut isteri-isteriku. Boleh jadi dia kahwin 4. Maka dia tanya, mana bini-bini aku? Baik. Lalu ada jawapan menyatakan, mereka tidak beramal seperti mana engkau beramal. Keluarlah jawapan. Dengarlah suara. Kata mereka ni tak buat macam hang buat. Engkau beramal lain. Mereka beramal mungkinlah dalam keadaan tak cukup ke apa ke, adalah masalah dia. Baik. Orang itu berkata lagi, kata Sa'id bin Jubair, wahai Tuhanku, saya beramal untuk saya dan juga untuk mereka. Itu dia. Sebab itu bila kita contoh bersedekah, kita bersedekah, lebihlah sikit niat sama untuk mak ayah kita. Contoh begitu. Kita bagi RM10, kita niat RM5 aku punya ya Allah, RM5 lagi bagilah pahala kepada kedua ayah dan ibu aku di alam barzah. Tu cara dia. Tu kan maghrib kan mai pula RM10, RM5 untuk aku ya Allah, RM5 lagi untuk anakku yang telah pergi. Contoh begitu. Diajar kita beramal bukan untuk kita aja, tapi untuk orang lain sama.
Apa tujuan? Supaya pahala itu sampai kepada mereka. Ini dalil dia. Itu yang ulama kata jangan tinggalkan niat. Kalau nak bagi seketui untuk mereka, niat teruslah bagi RM10. Ya Allah, limpahkanlah pahala sedekah ini kepada kedua ayah dan ibu. Kita tak ada lah untuk mereka lah, kita khusus untuk mereka, kita tolong bagi. Tapi kalau kita tak, kita sekali niat. Begitu kita punya. Baik. Maka dijawab oleh suara itu, dijawab oleh lelaki itu, wahai Tuhanku, aku beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Lalu kedengaran jawapan yang mengatakan, masukkan mereka ke dalam syurga. Allahu Akbar. Ya Allah, kita tak tahu tuan-tuan. Kita harap kita tak jadilah orang ini. Kita tak maulah jadi macam ni. Takut kita masuk-masuk mak ayah tak ke mana. Allah, apa cerita ni? Kita ke syurga, mak ayah ke mana ni? Kita harap kita tak jadi orang ni, walaupun akhirnya Allah masukkan ke dalam syurga. Sebab itulah kita mesti faham bahawa cukup kita mesti berusaha untuk memastikan diri kita, kaum keluarga kita, pastikan mereka solatnya, anak cucu kita, adik-beradik kita, isteri kita, auratnya dan sebagainya. Jangan kita buat lebih kurang supaya masuk tu sekali masuk ke dalam syurga. Begitu harapan kita. Baik. Masukkan mereka ke dalam syurga, kata Allah. Kemudian yakni lelaki itu dibacanya ayat ini, allazina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, sampailah wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yakni yang kita baca tadi. Baik. Adapun yang menyamai dengan ayat ini ialah seperti ayat 21 surah At-Tur. Allah berfirman, walladzina aman wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami yakni Allah hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ada pula ayat dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina aman, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum, tengok, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, lalu diikut oleh zuriat keturunan mereka yang beriman. Tafsir menyebut apa? Yang penting ialah keimanan tu jangan dirosakkan. Kalau nak sembang tafsir ayat 21 ni, sampai mufassirin sebut sekiranya ayah dia amalan hebat, yang anak dia ni londeh sikit, semayang Zuhur pukul 4 contoh, Maghrib pukul 8, memang londeh sikit lah, tapi dia ada iman. Anak ni beriman. Puasa bukan tak puasa sebulan elok. Tabung haji menabung elok, alhamdulillah, naik nama dak lagi. Tapi ada amalan tu dia buat, cuma tak berapa kemas, tak berapa nak kuat macam ayah dia, macam datuk-datuk dia. Maka kata ulama, anak ni akan tumpang tui ayah dia. Tu dia. Anak ni akan tumpang tui ayah dia. Syarat imanin, tu Allah sebut ayat 21 At-Tur. Bi-imanin, syarat anak tu beriman. Jangan tak ada iman terus. Beriman, maka alhaqna bihim, kami akan hubungkan mereka duduk sekali dalam syurga. Walaupun anak tu tak berapa kemah amalan, Quran baca seminggu sekali, ayah baca hari-hari, anak ni tumpang tui. Tumpang ayah dia.
Itu ada dalam tafsir. Maknanya bukan kita nak didik anak kita begitu. Habaq ke anak tu tak faham, baca sikit juga. Ni hero baca banyak. Bukan itu. Bukan kita nak pergi tunjuk hero pula ke anak tu. Dah. Aku tak ada nanti Tok Wan hang ada. Hang tahu Tok Wan hang pergi haji berapa kali? 60 kali. Dia abak kat kita, abak kat anak. Tok Wan kita tu dia lintas Hajar Aswad duk kelui dah, hang tahu lah. Punya Hajar Aswad kedai dia. So hang relax. Subuh hang pukul 8 tak apa. Mampu lah guru. Tak boleh lah. Maknanya anak tu buat. Tapi dalam keadaan, ialah kadang-kadang anak muda, orang muda, tak faham lah anak-anak muda ni kan, anak-anak muda ni. Tapi kita mesti didik dengan keimanan, ketakwaan. Maka ayat 21 At-Tur itu adalah satu ayat yang menggembirakan seseorang, yakni kalau dia tak berapa kemah, maka dia boleh tumpang ayah dia boleh tumpang datuk dia, dalam keadaan bukanlah ia sesuatu yang disengajakan pula. Saja-saja buat lawyer tu tak boleh lah. Maknanya tak cukup, tak hebat macam mak ayah dia buat. Begitu dia boleh tumpang. Apa kita kata, tumpang syafaat lah. Tumpang syafaat mak ayah dia, nanti boleh masuk sekali, duk berimpun dalam syurga. Semuanya akan masuk. Allahu Akbar. Syarat iman, kata Allah, bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum. Baik, itu ayat 21 At-Tur. Kita sambung sikit. Kemudian dikatakan juga oleh para malaikat itu, sesungguhnya engkau wahai Tuhan, sifatmu perkasa, tidak ada siapa yang berdaya menghalangi kehendakmu. Tak ada siapa. Allah kata syurga, syurga lah. Allah kata neraka, neraka lah. Tetapi ingat, masuk syurga kerana rahmat Allah, masuk neraka kerana adilnya Allah. Bukan Allah zalim. Jangan duk kata lagu tu. Allah bagi kita sama masuk 24 jam Quran yang sama je. Terpulang dekat kita nak pulun lagu mana. Baik. Lagi bijaksana tidak ada yang engkau lakukan melainkan mengandungi hikmah yang mendatangkan kesejahteraan bagi hamba-hamba. Allahu Akbar. Itulah Allah. Dakaplah Allah, tuan-tuan. Sayangnya Allah dekat kita untuk saya cakap. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah ni dengan manusia, Allah ini rauf, dia maha lemah lembut, dia sayang dekat kita. Duduklah dalam dakapan kasih dan sayang Allah. Kita tak pernah minta, tapi Allah bagi. Kita kadang-kadang mengeluh, kita minta tak dapat-dapat. Kita lupa ada benda kita tak pernah minta, tapi Allah bagi. Siapa yang pernah doa malam ni, dia doa, ya Allah, besok datangkanlah matahari. Ada? Tak ada. Dia main besok. Allah bagi, tak payah minta pun. Siapa yang minta jantung dia berdegup setiap waktu, kalau Allah bagi berhenti, habis kita. Mana ada wayar apa semua, berdegup jantung, pam darah elok. Kita minta, dah Allah buat. Dakaplah Allah, kasihlah kepada Allah, cintalah kepada Allah yang telah memberi nikmat kepada kita tanpa sempadan. Tak ada had Allah bagi. Hanya dia minta kita liya'budun, sembahlah dia, semayanglah. Cukup masa kalau kena zakat, keluarkan zakat. Cukup masa kamu nak tunai haji, naik nama, pergilah. Buatlah apa yang Allah perintah. Dalam keadaan kita tahu takkan sampai amalan kita sehebat para sahabat, sehebat para tabi'in. Kita mengaku yang itu, tetapi paling tidak kita kenal Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qihimus sayyi'at
Wa man taqis sayyiati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Kita sambung pada bulan hadapan ayat yang ke-9, masih lagi daripada doa malaikat penanggung arasy. Kesimpulan pada malam ini, betapa bahagianya orang-orang yang beriman didoakan oleh malaikat penanggung arasy supaya masukkanlah Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar. Semoga saya, tuan-tuan muslimat, ibu ayah kita, keturunan kita, isteri-isteri, anak cucu semuanya, kita akan berhimpun insya-Allah di dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi